Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi untuk kita sama-sama kembali pada pengajian kita, iaitu pengajian kitab Misbahul Munir karangan Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Fatani. Kita sambung pengajian kita pada muka surat 32. Muka surat 32 pada baris yang keempat daripada bawah, iaitu huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul, yakni amanah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian yang kedua, yakni daripada empat sifat yang wajib ada pada para rasul alaihimussalatu wassalam. Daripada sifat-sifat rasul itu, ini sifat-sifat wajib bagi rasul, iaitu bukan tertentu bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dak, bahkan kepada nabi-nabi yang terdahulu pun sama, wajib kena ada sifat ni. Iaitu wajib di sini wajib dengan makna wajib pada akli. Wajib pada akli dengan makna kita tak dapat terima kalau ada mana-mana rasul tak bersifat dengan ini sifat. Mesti bersifat dengan ini sifat. Bukan maksud kata wajib pada syarak, dengan erti kata kalau mereka tak bersifat dengan ini sifat maka berdosa. Kalau begitu gak tak kena lah. Bapa kata tak kena. Kalau sifat kita kata sidik, amanah, tabligh, tu boleh lah. Maksud katanya kalau mereka tak menyapa berdosa, boleh kita kata. Maksud katanya boleh nak kita pelaga. Tapi kalau kata fatanah, bijaksana di Nabi, kalau kita kata wajib dengan erti kata tak bersifat dengan bijaksana tu berdosa, jadi tak kena lah. Jadi bila kita duk mengaji berkenaan dengan hukum tauhid, kitab tauhid ini, hukum akal ni, maka tertupu masalah wajib, mustahil atau harus itu kepada hukum akal, tidak pada hukum syarak.
Yang hukum syaraknya ialah pada kita mempelajari. Tu wajib pada syarak kita tahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya. Mengetahui seperti mana biasa kita sebut sokmo-sokmo, yakni kena belajar. Ilmu dia tak datang dengan tanpa belajar. Ya, ilmu ada dua cara. Ilmu yang pertama iaitu dengan kasbi. Yang kedua dengan laduni, iaitu dengan pemberian Allah Ta'ala. Tapi disebut man amila bima alima. Kita kena beramal dengan apa yang kita tahu dulu. Man amila bima alima farasahullahu ma lam ya'lam. Maka Allah Ta'ala akan mempusakakan bagi kita ilmu hak kita tak belajar. Maksudnya tanpa belajar pun boleh ilmu ni. Banyak di kalangan guru-guru alim ulama dulu, bukan kata banyaklah, ada di kalangan mereka saat ni tu kadang-kadang mereka belajar tak banyak. Makruflah ulama ni banyak belajar. Tetapi mereka dapat kefahaman saat ni tu lebih daripada usia yang mereka pelajari. Benda hak tak sepatut dapat faham dalam waktu tu boleh faham. Benda tak sepatut boleh habis waktu tu boleh habis. Ini tak ada lain lah keberkatan. Jadi hak orang nak mendapatkan ilmu laduni lah, terutama dia kena ada keberkatan tu besar daripada guru-guru. InsyaAllah mereka begini akan mendapatkan ilmu laduni. Ada satu cerita di Pondok Dala seingat saya, hak anak murid ni dia tak mengaji. Bukan kata tak mengaji lah, tak menekuni lah pada pelajaran. Tetapi tugas dia di pondok saat itu sebagai penjaga kuda. Dia jaga kuda tok guru. Bersih mandi ke kuda babo. Jadi sehingga dalam 10 tahun, beberapa tahun lah lama duduk di pondok saat ni, nak balik ke rumah. Minta izin dengan tok guru. Dia tu cara kita. Nak mengaji ni kena minta izin dulu. Baba, tok guru, ambo nak tupai mengaji sini boleh ke? Lepas tu nak keluar kena minta izin. Baba, ambo minta izin nak balik ke rumah dah ni. Baba tak izin tak boleh. Sesetengah kita nak pergi ngaji lain ke, kena minta izin dengan guru-guru. Sebab guru tu dia tahu, dia nampak di kita ni layak tak layak nak pergi tempat lain. Dan sebagainya. Dia orang panggil petunjuk guru tu dalam kehidupan kita sangat besar. Sebab mereka memahami keadaan kita saat ni. Jadi hak anak murid saat ni tu, hak duduk jaga kuda Tok Dala ni, balik ke rumah tu orang kampung minta suruh mengajar, baca kitab. Jadi dia kata, saya tak reti, saya duduk pondok ni duduk jaga kuda Tok Guru, duduk khidmat kau Tok Guru lah. Tidaklah kata menekuni pada pelajaran seperti mana orang lain. Enggak orang kampung kata tak okey lah, tak boleh langsung Jadi dia pun bila dah orang kampung minta untuk nak suruh mengajar, dia pun pergi tanya tok guru, minta izin dengan tok guru pula nak mengajar ni. Orang telah ni tok guru tak ada izin pun kita mengajar ni. Minta izin pula dengan tok guru. Tok guru kata mengajarlah. Dia pergi mesyuarat dengan tok guru dia saat ni tu, guano ni tok guru orang kampung minta mau mengajar, mau bukan reti. Tok guru kata mengajar. Ada orang minta tu, kita tak boleh lah, kena mengajar kecil-kecil. Dia saat ni yang asalnya tak reti, tak fahami ke ilmu saat ni tu, bukan kata mengaji. Tetapi keberkatan di dalam dia khidmat kotok guru tu, dengan hak sepatut dia boleh baca tu setara tu, tapi boleh baca lebih daripada tu, sehingga dia boleh baca ke kitab-kitab yang besar yang ibaratnya susah-susah. Ini orang panggil keberkatan kita. Bila mendapat keberkatan, itulah dikirakan seumpama mendapat ke ilmu laduni. Lalu hak bermasalah di masyarakat kita lah ni, ilmu kasbi pun tak. Ilmu hak jenis kena ikhtiar, usaha, kena pergi mengaji pun tak. Jadi hak ni lah hak kita kena pakat-pakat sama-sama baiki. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya dengan tentu sungguh segala yang jadi rasul itu bersifat dengan amanah. Wajib atas kita percaya, wajib bagi Nabi. Itu beza antara wajib syarak dengan wajib akli. Wajib syarak iaitu wajib atas kita. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih.
ataupun talabu syai'i talaban jaziman. Tutup yang orang panggil tutup talabu fi'li, tutup pada buat, talaban jaziman sebagai tutup yang jazam. Kalau ghairu jazimah tu sunat. Lepas tu kena iktikad ni berada dalam hati. Mengetahui serta mengaku pula di dalam hati. Maksud kata benda hak lain pula lah. Tahu tu dengan cara belajar. Mengaku pula. Tu dengan cara kita iktikad. Kita ni Nabi SAW kasih ke kita. Kita umat-umat ke dia ni Nabi SAW kasih. Sebab tu satu ketika bila Nabi SAW duk menangisi, duk terkenal ke kita semua umat ke dia ni, pok sahabat tanya, Nabi ni duk rindu ke siapa? Jadi Nabi pun sebut kata melindui ke kita semua yang mana beriman tanpa bertemu ke Nabi SAW. Tu besar kita ni Dia lah hatinya dengan tentu sungguh segala yang jadi rasul itu bersifat dengan amanah. Apa erti amanah? Ertinya amanah itu ialah kepercayaan. Balik bahasanya lah. Ataupun betul hati mereka itu tak belok. Kepercayaan lah tu. Dan tidak lazim daripada amanahnya tidak khianat. Lawan amanah khianat, lawan sidik kazib. Dengan maknanya ni hak kita nak kena iktikad ni. Amanah kepercayaan tu orang reti ni. Gapo dia hak di Nabi ni hak kita kena faham. Kata mereka ni amanah kepercayaan mereka ni lagu mana hak kita kena reti betulnya. Dengan maknanya sekalian mereka itu rusul terpelihara daripada melaku dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegah haram atau makruh atau khilaful aula pada zahir mereka itu. Itu maksud amanah. Dan hak tepat ni lah hak kita kata masyarakat kita ni jarang nak boleh faham. Sini hak jari nak boleh faham ni. Amanah tu dari mana? Maksud kata mereka saat ni tu, makna amanah tu terpelihara. Terpelihara ini Allah Ta'ala memeliharakan mereka, puak Rasul alaihimussalatu wassalam. Terpelihara daripada melaku dan mengerjakan atau muradif lah tu akan segala perkara yang ditegah haram. Akan segala perkara yang ditegur. Gitu ni. Berarti situ koma tak apa. Terpelihara daripada benda hak ditegur. Maksud katanya mereka ni tak buat benda hak Tuhan tegur. Mana benda hak ditegur? Tegur tu haram ko atau makruh ko ataupun khilaful aula. Tak buat berlaku. Tak. Iyalah sebab apa kita kata tak buat. Sebab mereka ni semua alaihimussalatu wassalam diutus sebagai qudwatun hasanah, sebagai ikutan yang elok bagi kita semua. Jadi kalau ada satu saja perkara yang mereka buat sedekah mana tu yang ditegah oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada waktu tu mereka telah khianat dah. Dia tak nanti buat banyak benda baru dikira khianat, tidak amanah dak. Buat sekarang ya, dia panggil khianat dah. Sebab tu Pak Rasul alaihimussalatu wassalam ni kita kena faham. Perbuatan mereka ni ada 2-3 keadaan. Yang pertamanya perbuatan mereka itu littiba. Littiba ni maksudnya supaya kita pakat ikut. Perbuatan mereka ni supaya untuk kita pakat ikut. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana mu tengok aku solat. Ataupun cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjual beli, sifat juruh Nabi SAW pada jual beli, sifat Nabi SAW dengan anak yatim piatu dan sebagainya, dengan anak isterinya, dengan orang tuanya, dengan sahabatnya. Itu orang panggil perbuatan supaya kita ikut. Ada satu lagi perbuatan orang panggil
lil bayani syar'i, bagi nak menyatakan hukum syarak, bukan nak suruh kita ikut. Sebab itulah ada riwayat menyatakan Nabi SAW pernah daripada solat terus bangun tanpa berdoa, tanpa berzikir. Tu orang panggil hadis Zulyadain tu. Ketika mana Nabi SAW solat zuhur atau asar tu dengan 2 rakaat saja. Puak sahabat lain tak berani tegur. Jadi perbuatan Nabi SAW dengan tak berzikir gapo tu, kalau nak ikut pada perbuatan lain, Nabi suruh kita berzikir lepas sembahyang. Ataupun perbuatan Nabi dengan keadaan buat air, buat air kecil dengan keadaan berdiri, minum air dengan keadaan berdiri. Hak tu bukan nak suruh kita ikut, tetapi kerana nak menyatakan hukum perbuatan tersebut tidak sampai kepada tangguh haram. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sendiri yang buat. Nabi teguh minum diri, tapi teguh saat ni tak diketahui haram ke makruh. Supaya kita sekarang ni ulama mai duk sebut dah makruh minum diri bukan siapa haram. Tapi Nabi SAW teguh ke sahabat dengan keadaan umum. Jadi tak jelas sama ada teguh itu siapa tangguh haram ke ataupun makruh saja. Maka pada waktu tu bila Nabi SAW sendiri buat, jelas bahawasanya perbuatan itu tak siapa tangguh haram. Tu orang panggil perbuatan Nabi tu hanya semata nak menyatakan hukum, bukan nak suruh kita ikut. Ni silap kadang-kadang orang ngaji hadis tak mengaji hak benda lain lagi ni. Ngaji hadis sepatah je. Dok benda lain dia tak mengaji. Maka kena faham sejelas-jelasnya di sini. Baik, yang ketiganya perbuatan di Nabi para Rasul alaihimussalatu wassalam ni orang panggil khasais. Apa khasais? Yakni yang ketentuan bagi mereka saja, tidak boleh di umat. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghipung ke isteri zaujah Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha ajma'in. Ada siapa 9 orang, siapa 12 orang. Sedekah dari syarat kita hingga 4 orang saja paling ramai. Lepas tu kalau kata kita ni nak kita tambah bini lain, kena ke perempuan lain, hukum syarat tak boleh hipung siapa 5. Kena cerah hok mana-mana. Perbuatan wak zalim kau betina kau tu isteri tu lain nak katanya nak hipung saat tu kena cerah mana-mana seorang dulu. Bila cerah saat ni perempuan saat ni berada pada iddah raj'i. Bila iddah raj'i tu laki tak boleh nak tu nikah dengan perempuan lain, nak cukup pak semula tak boleh. Kena habis lu iddah bagi perempuan dia tolak ni. Dak isteri hak orang panggil satu daripada isteri 4 ni hak dia tolak, biar habis lu iddah ni, biar tentu kata bukan isteri kita dah, tak boleh dah nak rajak. Barulah boleh nak kahwin hak lain. Itu hukum syarak. Lepas tu Nabi SAW hidup menikah tak lebih daripada 4 orang tu. Lagu mana? Tu dia panggil khasais. Biar kita jelas. Ni enggak kalau hak Nabi kena buat belaka. Kalau Nabi tak buat, tak boleh buat belaka. Ni orang ngaji dia panggil tak dah habis. Kalau boleh siji tu pun siji dia panggil siji tebal. Tebal terus boleh. Tak. Sebab kefahaman agama begitu jadi rosaklah. Betul, ma'atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Benda hak Nabi bawa mai kamu ambil dengan makna kita kena faham keadaan situasi saat ni. Perbuatan itu atas nak menyatakan hukum kom, atas orang panggil semata-mata khusus bagi Nabi ko, ataupun bagi nak suruh ikut. Kalau bagi ikut ni lah, maka kita kena buat semua hak Nabi suruh buat, sehingga kita kena ikut. Cuma perbuatan Nabi ni kadang-kadang bersalah-salah. Cara ambil uduk pun bersalah-salah dah. Bila angin ambil uduk, lepas tu kita ikut hak mana cara nak ambil uduk, tak boleh. Ulama mari letak dah pada mazhab masing-masing gini. Kita hak duk tangga muqallid, hak tak siapa tangga mujtahid ni tak boleh nak buat mandam-manda. Tak boleh ambil hukum terus pada Quran hadis, lepas tu nak buat hukum tak boleh. Moga ngaji bulu marong ke hadis buat hukum, tak boleh juga. Sebab tu orang yang nak mengajar bulu marong kau gapo kena hurah kepada mazhab. Jangan duduk umum gitu. Ni banyak juga orang nak mengajar bulu marong, nak mengajarnya.
arba'in gapo tak ngaji gapo lagi belum marah. Tak apalah. Yang pentingnya biar kita faham mengikut cara hok ulama tereke. Baik, jadi sekarang ni kita faham kata puak Nabi tak buat. Kalau buat nampak pada zahir mereka hidup buat minum diri tu sedangkan benda tu benda khianat tu kira kata sebab benda tu benda makruh. Boleh disebabkan nak menyatakan hukum. Tak buat saja-saja ni benda mustahil. Tak. Orang Nabi menipu ada? Tak ada. Ni kerana barang tu barang haram. Ditegah, yang ditegah haram atau makruh, yakni yang ditegah makruh. Benda hak Tuhan tak suka kurang. Ni maksudnya tak siapa tangguh tahap haram. Tapi dia panggil kurang sikit pada tangan haram lah. Jadi seperti mana hak kita sebut tadi lah. Masalah Nabi kecing saat ni tu tidak kau kata makruh, tu tak apa, nak menyatakan hukum. Lepas tu kecing tu sendiri, kita kata kecing tu sendiri banyak keadaan. Ada terkadang makruh. Cara kecing ni harus nak kecing pun makan lah, harus. Tapi keadaan-keadaan menyebabkan jadi makruh. Kalau pun makan tak baca bismillah ke, nak makan benda tak molek ke, benda berbau ke. Jadi nak ayat kata hukum saat ni walaupun harus pada asal, tetapi dia panggil terkadang berubah hukum saat ni mengikut pada masa, situasi, keadaan orang hok buat dan sebagainya. Serupa kadang-kadang kita kecing tempat hok berangi, hok kadang-kadang saat ni tu air kecing tu mari duk kena pakai kita. Tu jadi haram pula lah. Apa? Sebab dia jadi berlumur najis, melumurkan najis pada anggota tu hukumnya haram. Jadi pada waktu Nabi SAW kalau kata mari riwayat kata kecim diri saat ni tu, kita boleh faham kata perbuatan kecim diri tu hanya menyatakan hukum, bukan sebagai nak mengikut. Jadi di Nabi tu jadi wajib. Jadi bagi taat Nabi kecim diri kau, minum diri kau, jadi taat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW nak menyatakan hukum. Tugas Nabi dah diutus atas muka dunia menyatakan hukum. Kalau orang mari kritik lagi, kalau nak nyatakan hukum buat apa? Tak kecek saja, tak sabda saja, buat apa main nak kena buat? Hati ada kaedah-kaedah lah. Pun kita lah. Kita dengan anak-anak kita ni, kita isap okok, suruh anaknya isap okok, dia tak pada dengan ayat saja, dia kena dengan perbuatan. Di sanalah perbuatan itu lebih orang panggil diterima daripada hanya semata-mata perkataan. Atau makruh atau khilaful aula. Khilaful aula ni atas tengah lah. Khilaful aula ni di antara makruh dia harus. Dia tak turun tangga harus, dia tak naik pada tangga makruh. Khilaful aula ni maksudnya menyalahi yang lebih utama. Kalau kita contoh kata hukum khilaful aula ni enggak, seperti kita kata semaya tarawih, semaya sunat ikut orang semaya fardu. Semaya fardu ikut orang semaya sunat. Sama lah tu. Jadi hak tu khilaful aula. Hak kurang molek. Hak terbaiknya kita ikut sama-sama kita. Isyak sama isyak. Tarawih sama tarawih. Tak lama dah kita ni nak Ramadan ni, tak tahu lagu mana dah. Pada zahir mereka itu dan pada batin mereka itu. Tak ada dua khianat. Kita ni zahir teruk dah. Hak batin lebih-lebih lagi. Sebab tu kadang-kadang nak tengok orang ni berjuruh tak berjuruh ni. Tengok lagu mana dia ni luaran dia. Luaran dia mencerminkan dalam betul. Betul. Sebab orang kalau dalam huduh dia tak boleh nak belakang lama-lama nak comel luaran dia. Kalau dalam huduh. Kalau dalam kita ni comel, luaran tentu akan comel. Orang kata munafik tu Ustaz, hak luaran comel dalam huduh, dia tak boleh nak berlaku lama. Ya sebentar-sebentar boleh. Masya Allah, subhanallah. Tak. Sebentar-sebentar boleh. Lepas tu menata ni. Asal nak tak. Carut dan dah. Kecek cara huduh. Tu mencerminkan barang dalam kita. Sebab tu kita kena didik. Didik luaran kita ni jangan duduk jenis kasar sangat. Supaya orang panggil hak dalam kita pun jadi kohocome. Kadang-kadang kita usaha nak buat luaran tu jadi huduh, jadi kasar dan sebagainya. Tu agama tak suka.
Dan pada batin mereka itu di waktu kecil atau waktu besar. Jadi nak kata puak Rasul alaihissalatu wassalam ni Tuhan jaga dia tu masa kecil lagi. Bukan kata besar baru Tuhan jaga, dak. Terpelihara mereka ni sejak daripada kecil lagi. Sebab tu ada riwayat Nabi SAW ni, ketika mana nak pergi nak tengok orang panggil benda kurang molek lah kita kata ni. Orang panggil tempat-tempat kurang molek, kurang patut, Allah Ta'ala tidur ke Nabi SAW. Jadi tak sempat nak pergi pada tempat-tempat tak molek. Nak kata Allah Ta'ala pelihara ke mereka. Al-Amin Nabi SAW, juru kepercayaan Nabi SAW kecil lagi. Bukan kata ini Rasul baru jadi juru, dak. Sebab apa? Sebab pilihan seorang Rasul ni bukan umur 40 baru Tuhan pilih dia. Umur 40 tu dilantik. Lantikan jadi Rasul, mari wahyu. Cuma Tuhan pilih mereka sebagai Rasul apa semua ni seperti mana telah kita bicarakan dari sifat iradat kudrat Allah, iaitu tanjizil qadim, luluhnya sedia kala lagi dah. Supaya kita ni pun Tuhan nak jadikan orang kita ni orang terpilih ke tidak terpilih. Dulu lagi dah Tuhan pilihnya. Sebab tu orang ni bila Tuhan pilih ni, kalau kata teruk sekali mana pun perangai dia akan kembali semula pada jalan hak molek. Bahkan bila dia kembali semula pada jalan molek ni, dia tu terkadang lebih baik daripada orang hak sebelum ni. Maksud kata orang-orang lain duk nampak dia ni jahat buruk, tapi bila Allah Ta'ala pilih ke dia, semata ya balik. Orang hak mana dulu-dulu baik, semata ya Tuhan nak palingkan semula, wal iyadzubillah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita duk minta itulah dengan Allah Ta'ala. Kita mari duduk tempat-tempat comel, kita usaha duduk majlis comel-comel, kita usaha pilih sahabat-sahabat hak comel-comel, bukan comel luar comel hak dalam ni. Kita cari kerja hak comel-comel, kita cari pasangan hak comel-comel, kita nak jadi anak jadi orang comel-comel. Tak ada lain, tak ada bukan. Hak tu ialah pilihan Tuhan dah menyebabkan kita ni hati kita gitu saat ni. Tu. Cuma apa kita ni bukan kata jurus daripada kecil lagi dah. Mungkin kata jurus tu mari umur dewasa sikit ataupun masa tua, masa pecing dah baru mari jurus. Tapi tidak ada masalah lah. Yang pentingnya akhir kehidupan kita tu kita dalam keadaan orang jurus. Hak tu lah. Kalau gini, kalau kita zahir, kita duduk muda-muda ni tak hijau lagi dah, kita tak tahu bila kita nak akhir hidup kita ni. Maka sentiasalah kita usaha dalam keadaan kita hidup jurus sokmo. Dan sebenar-benar berjurus baik seorang saat ni bila dia tak merasa ke dia tu orang yang baik. Tu. Ada pun orang yang merasa dia baik tu, hak tu tak berjurus lagi, tak baik lagi. Allah Ta'ala jagakan mereka ni di waktu kecil atau waktu besar. Jaga dah. Dahulu daripada jadi Nabi dan Rasul. Kalau kata sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul tu orang tak berjuru, dia pun nanti jadi Nabi Rasul tu, orang tak percaya lah. Supaya dulu sebelum panggil ustaz ni, orang panggil kita ustaz umpama babo. Kalau kata sebelum ni kita ni panggil memang tak berjuru. Orang nak panggil babo apanya dia tu nagih nada sekarang aku. Nampak dia jadi rosak dah sikit, rosak dah, nama tu jadi rosak dah. Jadi puak Rasul ni lebih lagi kerana mereka nak mendatangkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Kalau hok babo, hok ustaz, hok syekh ni hok nak mari, hok ni hok bagi hok jelas dah. Orang tahu kata bagi ni bagi sebenarnya. Hok Nabi Rasul dok mari ni bagi orang tak tahu lagi hok mana jelasnya. Lepas tu mari pula benda menyalahi daripada waktu tersebut. Orang duk sembah berhala, tiba-tiba tak boleh sembah berhala, duk sembah ke Tuhan yang satu. Jadi lebih-lebih lagi lah nak kena jaga semenjak daripada kecil lagi. Sifat amanah mereka, tak khianat mereka ni. Pendek kata amanah enggak juru lah. Bukan amanah hak kita pehe dengan koda-koda sipe bagi dia jaga molek bagi kita dok. Amanah hak perlu kita fahami ni lebih luas lagi kefahaman dia, iaitu dengan makna mereka tak buat benda hak Tuhan tegah, mereka buat bagi hak Tuhan suruh je. Sebab mereka role model kita. Inilah masalah kadang-kadang kita hak ayah-ayah, ibu-ibu, hak guru-guru. Samalah duk sebut berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jarang nak ada. Duk sebut orang-orang hak sekarang ni. Orang-orang sekarang ni bukan sempurna.
ustaz mana, tok guru mana, dia tak sempurna, tak serupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni apatah lagi orang hok tak ada pengajian agama, orang kafir nak pula tapi juru pada zahir dia, tapi mereka ni kafir lagi tak boleh buat role model. Maka sokmo kita kena sebut kepada anak didik kita, anak isteri kita itu dengan mengikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hak sepatutnya. Daripada jadi nabi dan rasul mereka itu sama telah pula pada waktu jadi rasul mereka itu. Jadi sebelum jadi rasul tu amanah tu ada dah. Berjuruh mereka ni ada dah. Apatah lagi setelah daripada jadi rasul duk menyampaikan agama, lebih-lebih lagi lah kena berkeadaan dengan berjuruh. Tu kita terjemah dengan bahasa mudah nak faham lah tu berjuruh tu. Moga orang berjuruh orang baik ni dia tak buat benda hak Tuhan tegur. Tak dia buat benda hak Tuhan suka je. Jadi tu amanah kita kena faham. Ni orang tanya amanah apa amanah? Amanah kepercayaan. Lagu mana kepercayaan? Kepercayaan kita percaya ke dia. Sudah kerja terbalik kuih habis dah. Kita pula percaya ke dia. Bukan kita percaya ke dia. Kita ni memang percayalah ke Nabi SAW. Tapi amanah kepercayaan itu sifat yang ada pada mereka. Lagu mana sifat ada mereka? Kepercayaan. Mereka percaya ke Tuhan. Bukan begitu. Hak ni berjuruh ni. Hak mereka percaya ke Tuhan tentu dah lah moga-moga mereka hak jawapan hidup bawa. Dia susah juga orang tak tanya ya. Kalau orang tanya cokek cuba cokek tanya sikit. Amanah ni gapo hak ni faham? Boleh ukur, boleh kira berapa orang hak faham. Kalau tak mengaji lah, kalau hak mengaji ni insya-Allah. Tak mengaji memang tak boleh jawab, tak boleh nak faham. Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu mana dalilnya? Kita dok kata puak Nabi, puak Rasul ni kepercayaan. Dan tidak khianat mereka itu puak Rasul alaihi wasallam ni ialah kita fikir tilik dengan akal fikiran kita mikir sendirilah. Tu hawi dah ke akal fikiran kita. Jika mereka itu tidak betul hati, kata takdir, mereka ni orang yang hati tak betul, tak berjuruh lah maksudnya. Dan khianat mereka itu lazim di atas tak betul hati, lazim di atas tidak amanah mereka itu, ini khianat. Dan khianat mereka itu dengan bahawa itu taswir. Kalau kita Arab lah di taswir. Lagu mana khianat? Yakni dengan bahawa mengerja mereka itu puak Rasul alaihi wassalatu wassalam akan perkara yang ditegur. Tu maksud kata khianat. Hak Tuhan suruhnya kita buat habis. Katanya curi pula, katanya nipu juga. Habis benar. Hak Tuhan lagi yang mau buat. Nescaya adalah kita semua ini, siapa umat ni lah. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW ni, dan umat-umat orang lain pun. Dan adalah nescaya adalah kita semua ini, kalau puak Nabi tu pakai duk khianat belaka, tak bersifat dengan amanah, kita semua ini pun disuruh khianat, yakni juga apa? Nak disuruh khianat seperti mereka juga, mereka itu juga. Kerana ni alasan dia panggil ilah dianya. Apa jadi kita pula disuruh khianat, disuruh buat jahat, buat benda haram, buat benda makruh? Kerana alasannya kerana kita semua ini disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut dan mengerjakan seperti pekerjaan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuhan suruh ikut puak-puak ni, puak-puak Rasul ni. Tu ayat saat ni tu ni firman Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah. Kul in fi'il syarat dia, in ada syarat. In kuntum tuhibbunallah, jawab syaratnya fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah. Nescaya dicintai kamu oleh Allah Ta'ala. Ali Imran, Ali Imran ayat ke-31.
Artinya katakan olehmu hai Muhammad, tu Yesus Nabi SAW kata, jika adalah kamu ni, umatku ni, sekalian kasih kamu akan Allah Ta'ala, umatku, kalau betul mu kasih akan Allah Ta'ala, maka hendak menurutlah kamu akan aku. Tu jelas. Jadi Tuhan suruh Nabi SAW ayat ke kita semua ni, kalau betul kita sayang ke Tuhan, kena ikut Nabi SAW. Ma atakumur rasul fakhuzu. Apa hak naik bawa mu kena ambil buat. Dan apa hak Nabi tegur mu kena tinggal. Jadi bertembunglah ke mana. Kalau puak Nabi kita buat benda khianat, tak okeylah kita saat ni juga disuruh dengan buat khianat. Tentulah dak. Dah jadi bertembung dua ayat sana ni. Maka jelaslah di kita bahawasanya puak Nabi, puak Rasul alaihi wassalatu wassalam tidak buat benda hak Tuhan tegur. Gitu saja. Maka hendak menurutlah kamu akan aku, nescaya kasih akan Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala kamu, oleh Allah Ta'ala. Dan disuruh akan kita dengan khianat mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada akal lah. Akal nak terima Tuhan suruh kita khianat, tak okey. Jadi kalau Nabi ni duk khianat, sedekah Tuhan suruh kita ikut Nabi, jadi seolah apa Tuhan suruh kita khianat pula, suruh kita berzina, suruh kita buat jahat pula. Mustahil, mana boleh begitu. Tuhan tak ada suruh kita buat benda jahat. Kerana demikian itu benda khianat ni dilarang oleh Allah Ta'ala, seperti mana firman-Nya Ta'ala, Inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Al-A'raf ayat ke-27. Ni mungkin ada Tok Khatib duk baca ni. Fahsya'i wal munkar, aqimus solah, macam-macam lah Tok Khatib ada duk baca tu. Jangan dengar muka tak apa nak pergi dah lah ni. Jumaat kalau kelatih 10 orang je. Tak paling ramai dah tu. Lebih lagi gak 1000 lah kena bayar seorang. Tu zaman kita nak buat lagu mana. Zaman kita walaupun kita tak nampak, tak setuju kau lagu mana, nak kena taat habis jugalah. Baik, artinya bahawa sungguh Allah tidak menyuruh ia Allah dengan mengerjakan yang keji. Tu tak tahu kita buat benda hak keji. Dan yang diingkar akan dia akan perkara tadi. Lepas tu lagu mana cara kita nak elok daripada buat fahsya wa munkar? Aqim solah. Kita dikir solah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Benda fahsya, benda hak keji-keji, benda tak molek, wal munkar, benda hak diteguh oleh syarak. Lepas tu ada demo duk semaya, tiba-tiba demo duk curi, duk menipu, duk lipat orang, lipat gulung dah pula. Lagu mana tu? Tak. Hak tu orang panggil tak benar-benar diri ke semaya lagilah. Kalau benar-benar diri ke semaya, maksudnya mereka dapat teguh dah benda tu. Pani tidak rasa bersalah, ni rasa bersalah bedak. Tu orang panggil kita boleh nilai solat kita tu duduk secara mana. Kalau dulu kita duduk buat buruk kat orang, menipu orang, kita rasa bangga pula kita boleh menipu orang. Tu kedudukan kita teruk sangat. Kalau sekarang semaya kita ni kau molek, kita buat buruk lagi kat orang tapi kita rasa bersalah dah, nak suruh nak minta maaf dengan orang. Tu kau comel. Hak comel lagi semaya kita ni nak tahu keberhasilan dia nya comel benar, kita memang benci dengan benda hak buruk-buruk sat ni. Agak kita boleh nilai lah semaya kita secara mana. Saya sendiri pun boleh nilai lah. Teruk lagi. Solat saya ni lah. Artinya bahawa sungguh Allah tidak menyuruh ia Allah dengan mengerjakan yang keji dan yang diingkarkan dia yang tak ada perkara. Kalau begitu tetaplah di dalam hati kita cerak dah lah dengan dalil ni bahawa sekalian Rasul itu bersifat dengan amanah. Kerana Nabi Rasul ni sebagai contoh, qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tu awak mari takkik benar-benar dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu ikuti hak sangat comel. Artinya apa amanah tu?
kepercayaan dia, betul hati, tidak khianat sama sekali. Jadi biar kita boleh faham lah hari ni, hak petang ni bahawasanya khianat tu bergapo. Sebab ramai lagi setengah-setengah daripada masyarakat kita ni kan, boleh kira dah weh, hak mana boleh faham kat amanah ni. Tak. Kemudian kita faham ke dalil. Kita mengajar balik oyak ke anak isteri kita, orang kampung kita. Habis itu dulu lah. Lepas tu esok ni tengok keadaan. Sebab esok ni kemungkinan ada pengajian hak lain. Petang esok tu kemungkinannya pengajian hadis arba'in hak majlis daerah Terang. Dia minta untuk sambung buat live lah. Kalau kata tak jadi gak, ada lah petang ni. Kalau tidak gak, majlis bersama hak daripada majlis daerah Terang lah. Nak sambung arba'in askariyah hak kita susung daripada ambil daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Bukan arba'in Imam Nawawi ni dak. Ni arba'in hak kata zikir-zikir. Lepas tu malam ni insya-Allah sambung dengan daurah lah, hak mana sertai daurah muafiq masbuk. Ila angkol huraian yang 3 daripada sifat-sifat Rasul, tabligh artinya menyampaikan, wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mi'alami wassalatu wassalam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana rabbana. Allah faqihna fid din wa 'alimat ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا.